أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 65, baris yang ke-6 daripada bawah. Surat 65 baris ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketiga daripada 5 perkara yang menjadi sebab bagi israr, yakni bagi israr dengan makna tetap mengekali mengerjakan maksiat tanpa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala, menangguh ia seseorang akan taubah itu sehari lepas sehari, dan berkata ia ini tafsir makna bertangguh. Dan berkata ia, selagi akan taubah oleh aku pada masa yang akan datang. Yang ketiga daripada 5 perkara yang menjadi sebab kepada israr. Israr dengan makna tetap mengerjakan maksiat. Apabila tetap mengerjakan maksiat, maka menjadi sebab tertegahnya daripada taubah. Apabila tetap mengekali mengerjakan maksiat, maka tertegah daripada taubah. Sebab di antara rukun taubahnya adalah meninggalkan maksiat yang ia taubat, meninggalkan maksiat. Apabila masih lagi tetap mengerjakan maksiat, mengekali mengerjakan maksiat, maka tertegahlah daripada taubah. Dalam hati mungkin ada kesesalan kerana mengerjakan maksiat, tetapi apabila tetap mengekali mengerjakan maksiat, maka dipanggil tertegah daripada taubah. Tidak panggil taubah lah. Kemudian kenapakah israr, yakni tetap mengerjakan maksiat? Sebabnya ada 5 perkara. 5 perkara ini menjadi sebab bagi israr, mengekali mengerjakan maksiat. Sebab yang pertamanya, seksa yang dijanjikan oleh Allah tu bertangguh, bukan sekarang, di hari akhirah bertangguh. Bukan kata buat maksiat segera diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Cuma dijanjikan seksa. Seksa tu bila? Di hari akhirah. Jadi seksa yang dijanji Allah bertangguh. Jadi tabiat dengan manusia ni, ya, dia akan buat ringanlah hak perkara yang bertangguh, yang tidak tunai. Jadi obatnya kita kena ingat bahawa barang yang lagi akan datang tu hampir. Barang yang lagi akan datang tu hampir. Walaupun akan datang tu bertangguh, tapi dia akan hampir. Hampir kita dengan kematian. Bila mati sahaja, bermulalah hari akhirah bagi kitanya dengan alam barzakh.
Alam barzah bermula hari akhirah kepada kita. Hari akhirah ni hari kesudahan. Hari akhirah hari kesudahan. Hari kesudahan untuk semua adalah tiup sangkakala yang pertama. Ditiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi, maka berakhirlah hari dunianya. Dipanggil hari akhirah, dipanggil hari kesudahan. Hari akhirah, kalau kita hari kesudahan, berakhirlah hari dunia dengan tiup sangkakala yang pertama. Itu untuk umum, untuk semua, untuk masing-masing. Bila kau bermula hari akhirah, bermula hari akhirah, berakhirnya hari dunia apabila meninggal dunia. Maka mati kau panggil meninggal dunia. Bila meninggal dunia, maka berakhirlah hari dunia bagi seseorang. Jadi mati seseorang ini hampir. Akan datang mati sihat lagi sekarang, hampir. Tambah pula matinya bila-bila masa. Berarti akan menghadapi balasan baik, balasan buruk daripada Allah Ta'ala ni hampir. Menghadapi balasan baik, balasan buruk atas amal baik dan amal jahat hampir. Walaupun akan datang. Walaupun dia kata seksi dia janji itu bertangguh, tapi hampir. Itu yang pertama. Yang kedua pula, sukar untuk meninggalkan kesedapan dan keinginan hawa nafsu. Macam mana obat dia? Keinginan dan kesedapan hawa nafsu ni sekejap sahaja. Tempoh masa atas dunia sekejap sahaja. Tetapi apabila masa yang sekejap, sukar payah meninggalkan kesedapan dan keinginan, boleh kita nak menanggung seksaan di hari akhirah yang tidak ada penghujung. Kesedapan atas dunia sekejap sahaja, tetapi akan menanggung seksaan pada hari akhirah, seksaan yang lama. Ini cerita seksaan bagi mereka yang beriman tetapi yang banyak dosa. Walaupun orang yang beriman yang banyak dosa ni akhirnya akan dikeluarkan daripada neraka Jahannam, akan dimasukkan ke syurga Allah Ta'ala, tetapi satu hari di hari akhirah 1000 tahun pada masa dunia. Makna kita dengan Nabi SAW 1000 hampir-hampir 1500 tahun. Kalau kira hari dunianya baru sehari setengah barunya. Kalau dia kira hari akhirah baru sehari setengah. Hampir 1500 tahun hari dunia ni. Mana satu hari di hari akhirah 1000 tahun dunia, bukan 1000 hari dunia. Ada ni. Maknanya walaupun seksaan dalam neraka Jahannam itu makna bukan berkekalan, tapi masa yang lama. Puncanya kerana payah, sukar nak meninggalkan keinginan nafsu di atas dunia, masa yang cukup sekejap. Sekejap je. Kita ni, kita rasa macam mana kehidupan kita? Sekejap je. Kerasa lama antara kita masa budak-budak sampai sekarang? Sekejap je. Mana sekejap je masa apa? Masa berlalu. Sekejap sahaja. Kerasa lama. Sebab itulah, oleh kerana rasa sekejap, jadi rasa macam dak tua lagi, rasa macam budak lagi. Sebab apa? Sekejap sangat. Kerasa puas dah. Allah, lama sungguhlah daripada umur budak lepas tu meningkat remaja, puas lama lah nak tua gitu. Lama sungguh, puas dah hidup, dak tua-tua lagi gitu. Sekejap je. Rasa macam mana? Terbayang-bayang lagi pada masa budak-budak. Sekejap je.
Tambahan pula ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 60 tahun, 63 tahun je. Ummah yang terdahulu ratusan tahun. Ratusan tahun. Ke mana mereka? Mereka sudah menghadapi hari pembalasan, baik ataupun buruk. Hidup mereka lama, ratusan tahun. Hidup kita sekejap je. Sukar untuk meninggalkan kesedapan hawa nafsu, sehingga kan tetap mengerjakan maksiat, tertegah daripada bertaubat kepada Allah. Macam mana nak menghadapi seksaan di hari akhirah masa yang lama? Itu obat dia kena fikir untuk kita segera meninggalkan maksiat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, menangguh ia seseorang akan taubat itu sehari lepas sehari. Sehari lepas sehari. Nantilah. Dan berkata ia, dia berkata dalam hatilah ni. Berkata ia, ini nak mentafsirkan makna bertangguh ni. Selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Nantilah aku akan bertaubat, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Maknanya Allah mudah je nak taubatnya. Dia dalam kekuasaan aku, boleh taubat je. Tapi nantilah. Nanti. Ini menjadi sebab kepada tetap mengerjakan maksiat. Bertangguh sehari-sehari untuk bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan datang, aku akan bertaubat. Taubat di dalam kekuasaan aku. Mudah je nak bertaubat di masa akan datang. Ini di antara sebab menyebabkan tetap mengerjakan maksiat, yang mana tertegah daripada bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka obat untuk menghilangkan akan menangguh akan taubat tu, supaya bertaubat segera, jangan bertangguh. Apa obat dia? Obat untuk menghilangkan perangai bertangguh untuk bertaubat sehari lepas sehari. Apa obat dia? Bahawa fikir ia seseorang dan mengetahui ia seseorang dengan yakin ni akan bahawasanya umur seseorang tiada di dalam kekuasaannya. Betul lah. Taubat di dalam kekuasaan aku. Boleh taubat lah. Nantilah. Allah kita taubat lah nanti. Mana bawa kekuasaan aku. Tetapi umur ni bukan di bawah kekuasaan kita. Dan boleh jadi mati ia seseorang dengan terkejut sebelum ia taubat. Nanti taubat di bawah kekuasaan aku, kau taubatlah nanti. Tapi umur kita di bawah kekuasaan kita. Dan boleh jadi mati kita dengan terkejut, tidak sempat bertaubat. Macam sekarang lah. Mati boleh berlaku bila masa. Kita ni ada ni dalam kehidupan kita ni bukan macam zaman dulu. Zaman sekarang ni mudah mati. Pergi mari dengan kenderaan. Kereta ke, semetelah pula motor. Kereta pun sama, tapi semetelah pula motor. Sikit je selisih. Faham tak? Ni kita boleh tengok depan mata, berlaku depan mata. Sekarang ni pula banyak rakaman boleh tengok. Mana apa? Bila masa. Umur kita bukan di bawah kekuasaan kita. Boleh mati terkejut lah tu.
Mati terkejut, orang kena serangan jantung, mati dalam tidur. Hak mati kemalangan pun mati terkejut lah. Sebelum mati tu dalam kereta buat apa? Tengah sedap dengar lagu tau kadang-kadang. Oh, tengah asyik dengar lagu, tiba-tiba kan di dalam YouTube kan ada yang YouTube tunjuk kemalangan tiba-tiba. Ada YouTube tunjuk belum sampai ajal, dekat aja, sipi je dak kena. Tu hak tunjuk hak belum sampai ajal. Mana kita kata Allah nyari sikit je, selisih sikit je, belum sampai ajal. Hak sampai ajal tiba-tiba tak ada kena-mengena, jalan tepi jalan, tiba-tiba tayar lori cabut. Tayar tu bahang dia, tak ada kena-mengena. Mana pun berjalan di kaki lima, bukan berjalan tepi jalan. Mari tayar lori lah dah cabut ni dah. Kata kereta cabut kau, tayar cabut ni kata kereta cabut tungging lah keretanya. Tayar lori lah cabut, sebab tayar lori dia banyak kan tau. Kan gitu, tayar lori kan banyak. Hak dia pakai pun ada, hak dia congek pun ada dah kan. Hak dia congek dia juga, hak dia tak pakai tu hak dia akak. Hak cabut tu hak mana? Hak dia pakai ke hak dia congek? Hak cabut pun. Tapi nak ceritanya jalan kaki lima, jauh daripada jalan, tiba-tiba mari tayar lori terbang, kena. Tu kita boleh tengok YouTube kan. Mati bila masa. Nantilah taubah. Tak sempat nak taubah nanti. Sebab apa? Sebab umur bukan di dalam kekuasaan kita. Bukan di dalam kekuasaan kita. Tambahan lagi, jika sukar, jika payah atasnya atas seseorang meninggalkan keinginan seseorang pada masa sekarang, nescaya pada masa akan datang lebih sukar lagi. Tapi bila dah asyik dah dengan maksiat, sekarang sukar untuk meninggalkan, menangguhkan bertaubat, akan datang pun sukar juga. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu, melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadi akan dia. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu, mudah melawan nafsunya, oleh melawan nafsunya, maka iaitu hari yang mudah atasnya pada hari itu melawan nafsu, hari yang belum dijadikan akan hari. Maknanya akan datanglah mudah sikit kita nak bertaubah. Contohnya kita berada di tempat yang ujiannya, cobaan dia banyak, nantilah kemudian hari mungkinlah boleh berpindah ke tempat yang lebih mudah, cobaan tak banyak. Hari itu belum Tuhan tak buat lagi kita hari itu. Ataupun sama juga, nantilah hari tua. Hari tua mudah kita nak bertaubat. Tua dah kan. Kalau muda ni payah nak bertaubat. Tunggu hari muda, hari tua. Dah hari tua tu Tuhan tak jadi pun lagi hari tu. Nak tunggu apa? Hari tua tu ada kedak tak bagi kita ni? Hari muda tu ada kedak bagi kita ni? Contohlah kita kata kita berada di satu tempat kerja yang banyak cubaan. Nantilah satu hari nanti berpindah ke tempat orang-orang yang baik-baik, barulah senang nak bertaubat. Hari itu belum lagi dijadikan oleh Allah. Dah kita sapa dah hari itu. Contoh macam tadi lah, hari tua lah mudah nak bertaubat. Hari muda ni bertaubat kan buat pula, bertaubat kan buat pula. Hari muda ni payah. Bila mudah bertaubatnya, hari tua Tuhan boleh jadikan lagi. Kita siapa hari tua pun tak tahu. Dah kalau bertaubat sekarang pada masa muda-muda ni ujian banyak, bertaubat
kemudian buat pula. Ada ni. Bertaubahlah pula. Kemudian buat pula, bertaubahlah pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Taala kasih mereka yang banyak bertaubah. Oh, kalau gitu kok bertaubah, buat pula mengulangi dosa, bertaubah mengulangi dosa. Nantilah hari tua mudah nak bertaubah. Hari tua Tuhan belum jadikan lagi. Ada tak hari tua bagi kita? Tuhan jadi tak hari tua bagi kita? Ni akan datang ni. Tapi sekali fikir molek juga. Dah bertaubah mengulangi dosa, bertaubah mengulangi dosa. Nanti hari tua hari muda sekali bertaubah tidak mengulangi. Maknanya macam kalau bertaubah mengulangi, bertaubah mengulangi macam wak main gulanya. Hari-hari yang mudah bertaubah hari tua, sekali taubah sekali jalan aja. Bunyi macam baik. Dan kitab Minhaj, hak cetusan seumpama ni cetusan daripada syaitan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu pada masa hari akan datang. Ada yang kitab Minhajul Abidin, hak mari lintasan. Sekarang bertaubah, lepas tu mengulangi, bertaubah kemudian mengulangi. Marilah lintasan. Ginilah hari tua lah baru mudah nak bertaubah. Sekali taubah tak mengulangi dah. Pada kita Minhaj, itulah cetusan daripada syaitan. Sebab hari tua, hari akan datang, Allah belum jadikan lagi kita, dan ada bahagian kita ataupun tidak. Lepas tu bertaubah, lepas tu mengulangi. Kita ahli sunnah jamaah bicara dari awal kitab. Ahli sunnah wal jamaah bertaubah dengan taubah nasuha, mengulangi, itu dosa baru. Itu dosa baru. Bukan dia bicara dalam kitab ni. Bertaubah kemudian mengulangi. Kita ada dalam ni. Taubah kemudian mengulangi. Tak ada bicara dalam ni. Dalam kitab mana bagi hati ni. Taubah kemudian mengulangi. Kemudian taubah pula kemudian mengulangi. Ahli sunnah wal jamaah mengulangi kembali dosa yang ia taubah sebelum itu dosa baru. Dosa yang sebelum yang telah diampuni oleh Allah, kekal diampuni oleh Allah. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bertaubah dengan taubah nasuha. Kita taubah ni dengan Allah, bukan dengan manusia. Tak akan buat dah, tak akan buat dah. Tu lidah, terkadang tak betul lidah ni bohong. Taubah dengan Allah. Jadi rukun taubah kita lengkap ke tidak, Allah Maha mengetahui. Di antara rukun taubahnya azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Kan rukun taubah yang bicara terdahulu kan. Untuk masa terdahulu kita telah melakukan kemaksiatan, kita menyesal. Untuk masa sekarang kita meninggalkan maksiat yang kita bertaubah. Untuk masa lagi akan datang, azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Ulama bahagi 3 masa. Az-zamanul madi yang terdahulu, az-zamanul hal sekarang, az-zamanul mustaqbal di masa akan datang. Jadi untuk masa terdahulu menyesallah kitanya, nak undur balik tak boleh. Pada masa sekarang meninggalkan maksiat. Pada masa lagi akan datang, azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Azam bulat di hati ni sebenar ke tak? Allah Maha mengetahui. Tadilah bukan bercakap di mulut, tak buat dah akan datang, bersumpah tak buat dah akan datang. Tu cakap dengan orang, betul tak betul tak tahu. Tapi taubah dengan Allah.
Taubah ini berkaitan dengan hati. Allah Maha mengetahui. Hati menyesal kerana Allah Maha mengetahui. Hati azam bulat tidak akan mengulangi. Masa dia masih akan datang. Azam bulat sungguh kedok. Allah Maha mengetahui. Memang dia azam bulat sungguh. Maka lengkaplah rukun taubah. Taubahnya taubah nasuha, taubah yang sebenar-benar Allah ampuni dosanya. Azam bulat di hati tidak mengulangi. Buat pula. Dia bohong. Azam bulat di hati terdahulu tidak akan mengulangi. Bohong. Bohong dengan siapa? Boleh membohongi Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui kan. Betul dok dia azam bulat. Jadi dia mengulangi ni bukan terdahulu dia azam tu azam. Bukan azam bulat, memang azam bulat lah. Tapi dah kita ni lemah mengulangi. Ahli sunnah dosa baru. Mu'tazilah hak dosa lampau yang tak diampuni, dicatatkan kembali dosa lampau, capung dosa yang baru dilakukan. Hebat Mu'tazilah lagi tau. Azam bulat dah di hati tidak mengulangi. Tu ampun dah dosa. Buat pula tu dosa baru. Hak dosa lampau akan ditulis semula. Hak Tuhan ampuni tu, Tuhan hapuskan, mari semula. Baru sungguh tau. Tu Mu'tazilah. Ahli sunnah dah. Hak telah diampuni lah. Ini dosa baru, taubah barulah pula. Mu'tazilah ada. Hak diampuni terdahulu akan dicatatkan kembali. Semangat Mu'tazilah lagi tau. Jadi mengulangi taubat pula, melengkapkan rukun taubat. Lepas tu mengulangi taubat pula. Nanti kan mengulangi, kita tak tahu masa akan datang mengulangi ataupun tidak. Mudah-mudahan hati kita kuat, iman kita kuat, tidak mengulangi. Terkadang belum sempat mengulangi, kita sudah sampai ajal. Hak pada masa akan datang. Fikir apa pada masa akan datang? Pada masa sekarang kita jaga diri. Kita azam bulat tidak akan mengulangi di masa akan datang. Sampai masa akan datang, tu kita tak tahu tu. Mudah-mudahan hati kita kuat, iman kita kuat, tidak mengulangi kembali. Ataupun belum mengulangi kembali, Allah telah sampaikan ajal, mati dalam keadaan bertaubat. Nak kata masa akan datang mudah nak bertaubah ke, akan berlaku pula masa kita tak tahu. Akhir pada masa sekarang bertaubah segera, tak ada bertangguh taubahnya. Sebab apa? Sebab boleh jadi mati ia dengan terkejut. Ni sebut ulang kali ni, taubah ni ilmu lengkap. Tak ada ilmu tak ngerti taubah. Ilmu lengkap. Hak bicara bab maksiat ni, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat pegangan tak ada lah. Maksiat pegangan tak ada. Melainkan orang jahil yang berpegang dengan pegangan yang terpesong. Bila ada ilmu pegangan ahli sunnah jemaah, pasti akan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jemaah. Tak ada nak tukar-tukar bab akidah ni. Hak berpegang dengan akidah terpesong ni kerana kejahilan ilmu fardu ain yang tak ada taubah orang seumpama ni. Sembahyang puasa dah tinggal pun dia tak ada taubah. Dia tak ada agama pun. Rupa sembahyang puasa tak ada agama. Buat peseng je macam agama. Tak ada agama. Berpegang dengan pegangan terpesong, tak ada agama. Zahir nampak comel pun tak ada agama. Wa imma zahir comel sungguh semayang dengan ilmu fiqh. Wa imma zahir comel sungguh puasa dengan ilmu fiqh.
Zahir comel sungguh, baca Quran dengan ilmu qiraah comel, ilmu tajwid comel. Tapi kalau akidah terpesong, itu bukan beragama. Tapi kalau pegangan pun tak belajar, hak zahir pekoh pun tak belajar, semayang adah tradisi, itu bukan agama. Itu rupa saja agama. Rupa saja agama. Islam pada zahir saja. Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Akhir zaman kan, Islam hanya tinggal pada zahir. Islam hanya tinggal pada nama sahaja. Zahirnya orang Islam, namanya Islam, sampai puasa tak tinggal, tapi hanya pada nama, pada zahir. Padahal kita ada agama, terutama kalau tak ada pegangan. Itu yang pertama, pegangan. Ada ni. Kalau tak belajar buat pegangan, sebagaimana saya sebut sebelum ni sama-sama lah, hak salah bertaubat masing-masing dengan Allah. Tapi orang ni gitulah, kadang-kadang cakap tak kenal tak apalah, cakap telefon tak apa sebab tak kenal. Cuma nombor ambil mana tak tahulah. Jadi sekarang ni banyak panggilan hak tak naik nama. Hak tak naik nama. Hak panggilan, hak akak tu, suara meseng tu, tu tutup lalu dah tu. Tu nak beritahu kita ada kih polis ke ada tu tutup lalu tu. Panggilan tak ada nama, patut angkat meseng yang cakap. Dia nak kata ada kih tu, kih ni lawan kali dah. Skamer tu lah. Tu tutup lalu tu. Hak panggilan tak ada nama, tapi cakap panjang. Banyaknya bab pegangan. Ada ni. Lepas tu macam mana? Redha dengan Allah. Terdahulu tu jahil, berpegang akidah salah, qada Allah, redha. Lepas tu sekarang bertaubat, dah jom molek. Lepas tu sekarang pastikan anak cucu kita tidak mengulangi pegangan salah kita pegang kadang-kadang jahil. Waktu yang kita nak kena fikir akan datang. Kena bersyukur lah. Sedar pegangan salah, bertaubat, bersyukur. Lepas tu orang lampau, amal ibadah tuan-tuan terima, reda. Waktu kita dia nak undur dah, reda lah. Tuan-tuan terima amal ibadah, tapi kita bertaubat sekarang, dosa tuan ampuni, tempat dosa tuan gantilah dengan pahala. Yang pentingnya pada masa akan datang, anak cucu kita berakidah, berarti pahala kita berpanjangan. Cukuplah. Anak cucu kita berakidah, pahala berpanjangan. Waladun solihun adalah anak yang beriman. Ni dalam kitab Panah Bagi Hati. Dan kitab Panah Bagi Hati pada bicara berkaitan dengan faras, kemaluan. Faedah farasnya, faedah kemaluan, ni dijadikan dengan kemaluan akan anak. Anak tu menjadi faedah akhirah. Anak menjadi faedah akhirah. Maka didatangkan hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Muslim itulah, iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'ulah. Tu ingat hadis tu dah. Dah ingat hadis tu pun, makna hadis tu pasti kita ingat. Hadis Imam Muslim ni lah. Dah reti lapar hadis, tapi makna hadis sahih kita tahu. 3 amalan yang tidak akan terputus pahala, di antaranya waladin salihin. Dan Panah Bagi Hati ni muka surat 17. Waladin salihin diterima dengan anak yang beriman. Dah kitab Panah Bagi Hati muka 17. Anak yang soleh dengan mana anak yang beriman. Pastikan cucu kita beriman, berakidah. Itu pahala kita. Dosa lampau Allah ampuni. Ada ni. Lepas tu pahala amal ibadah berpanjangan.
Itulah sebesar-besar kurniaan daripada Allah. Lebih panjang lah. Mana macam jadi apa? Motif. Bukan. Inilah kaunseling. Ada. Jadi macam kaunseling pula dah kitanya. Ya, apa dah? Bukan panggil kaunseling. Macam kaunseling lah. Redha, sabar, syukur. Redha, sabar, syukur. Dahulu rasa-rasa tu tipu dari syaitan. Rasa baik, rasa soleh, rasa terjamin dah, rasa ahli syurga dah. Dah tak pernah tinggal semayang bang, tak pernah berjudi, minum arak, berzina, tak pernah, tak kenal. Tak pernah tipu orang, tak pernah khianat orang, tak pernah menzalimi orang. Tak ada belaka kerja jahat tu. Tiba-tiba berpegang akidah yang terpesong, atau dosa yang lebih besar dari dosa yang dia tak pernah buat. Kata amal ibadah tuan tak terima. Tu tak ada bahagian taubah tu, bahagian agama pun tak ada. Tapi hak lepas dah, ni hak lepas dah redha, itu qada Allah. Pada masa sekarang tuan buka jalan ilmu. Kita sedar akidah yang sebenar macam mana, akidah yang terpesong macam bertaubat, bersyukur. Lepas tu tadilah anak cucu tu biar jadi waladin solih yad'ulah. Dan surah kita waladin solihin ay muslimin, anak yang Islam dengan makna anak yang beriman, anak yang berakidah. Anak yang berakidah, pahala akidah anak tu pahala yang besar. Mak ayah boleh pahala besar tu sepanjang masa. Anak yang berakidah ni adalah buat baik sikit sebanyak, pahala kebaikan tu boleh pada ibu bapa. Anak yang berakidah ni buat maksiat, dosa dia je, mak ayah tak kena dosa. Tapi janji anak yang beriman, anak yang beriman. Itu kata untuk masa akan datang kita belajar molek fardhu'ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian pastikan anak cucu kita tu berakidah, beriman, kemah ilmu fardhu'ain. Gitu je lah. Tapi ada juga jenis Allah, saya ni dia kata kalau bab majlis ilmu tak pernah lari, dia kata tak pernah lari. Hak lari majlis ilmu tu tak nak cerita dah tu nya dia tak ambil. Hak ni dia kata saya tak pernah lari majlis ilmu, maghrib ke subuh ke. Maknanya bila sebut kata subuh, maknanya dia berjemaah subuh. Berjemaah subuh ni baik sangat pada zahirnya. Tapi dia kata tak ajar, dia kata bab akidah tak ajar, bab fiqh fardhu'ain tak ajar, bab tasawuf fardhu'ain tak ajar. Dah tak ajar, kenapa kita tunggu tu? Dia kata dia pun tak tahu juga. Dia kira lah. Diri sendiri bertanggungjawab atas diri sendiri. Orang yang mengajar pun bertanggungjawab. Orang yang belajar bertanggungjawab atas diri sendiri sahaja. Yang mengajar tanggungjawab dia besar. Ada ni. Ginilah contoh. Kita bawa kereta seorang, kita bertanggungjawab atas diri kita seorang je. Tinggi-tinggi keluarga kita dalam kereta tu. Tapi kalau kita bawa bas, penumpang-penumpang yang ada tu menjadi tanggungjawab kepada pemandu bas. Bukan gitu? Dah kita ni bawa kereta seorang, tanggungjawab atas diri kita seorang lah. Kalau bawa keluarga, tanggungjawab kita atas keselamatan diri keluarga kita. Tapi kalau macam bawa bas, penumpang tu menjadi tanggungjawab pada driver bas. Kan gitu? Sama orang mengajar. Orang mengajar, orang yang belajar tu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Nak ajar ilmu tinggi-tinggi tu fardhu'ain, orang belajar macam mana? Dia belajar sendirilah, tak boleh kata gitu. Tak bertanggungjawab gitu. Tak bertanggungjawab. Yang mengajar tu pandai-pandai sendiri lah.
Yang kita ajar tu fardu ain ke tidak? Kalau fardu ain dia tak cukup lagi, pergi cari sendiri lah. Dan kalau tahu dah ramai tak cukup fardu ain, ajar fardu ain lah. Jangan ikut-ikut kehendak sendiri. Mengajar ni untuk kita sama-sama, orang yang belajar dapat ilmu bermanfaat, kita yang mengajar dapat beri ilmu yang bermanfaat. Ilmin yuntafa'u bih, paling berapa ilmu yang diambil manfaat. Ajar pekoh tinggi mana sekalipun, tasawuf tinggi mana sekalipun, tauhid tak diajar, bukan ilmu bermanfaat, bukan setakat tahu manfaat, akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ini berat. Jawab sedap gitu, buat sedap bawa gitu, jangan. Lepas tu kadang-kadang saya tekan-tekan tu. Kerana apa? Kerana hot jenis berhubung direct gitulah. Tapi hot ni biasanya orang duduk bandar-bandar besar-besar tu lah. Dia kata tak dok, dia kata tak dok, carilah. Nak cari bukannya mudah ustaz, kita bukan duduk dekat. Dia kata jalan jeng bukannya mudah-mudah macam duduk kampung. Dah kalau gitu kok live FB lah. Tu je jalan dia nya. Langit terbuka kan duk sebut sok mudah. Maknanya kalau tak belajar bab akidah, gelak gambar. Dak kemah bab akidah ni terkadang orang rupa agama, penceramah agama pun terkadang boleh tergelincir, terpesong akidah. Orang ceramah agama dah boleh tergelincir, terpesong akidah. Ini ilmu baru bicara bab taubat. Ilmu akidah comel, akidah betul. Ni taat zahir, taat batin, maksiat zahir, maksiat batin. Ni hak maksiat zahir batin ni mengekali. Kemudian maksiat batin ni, maksiat zahir, maksiat batin ni bertaubahnya bertangguh-tangguh, sehari lepas sehari yang ni bicara. Maknanya bab ilmu, bab iman akidah sempurna. Bab amal, ilmu tidak diamalkan. Tahu itu maksiat tetapi dikerjakan, tahu wajib bertaubat tapi ditangguhkan taubat. Kemudian adalah bandingannya, bandingan orang yang menangguhkan taubat ni seperti seseorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu. Dia nak cabut pohon kayu dan lemah ia daripada mencabut pohon kayu, kerana kuat akarnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang. Dan padahal mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah. Dan yang demikian itu, yang demikian mentakhirkan, menangguhkan cabut pohon kayu itu sehabis-habis jahil. Jadi nak bertaubat pada masa akan datang, nak bertaubat pada masa akan datang. Masa akan datang ni belum tentu lagi kita mampu nak bertaubat. Kalau sekarang pun sukar untuk meninggalkan keinginan, masa akan datang pun sukar juga. Masa akan datang pun sukar juga. Kalau kita kata tua pun belum tentu. Kadang-kadang tua ni lagi keras, lagi keras orang tua ni, lagi payah nak banding orang muda. Keras kerana apa? Kerana mati dah hati. Mati dah hatinya, buta dah mata hati. Buta mata hati. Sebab apa buta mata hati? Kerana mengekali atas maksiat. Jadi lama-lama bertambah sukar. Sebab hati mana? Mata hati bertambah buta, mengekali maksiat, mengerjakan maksiat, menyebabkan buta mata hati, bertambah sukar untuk bertaubat di masa akan datang. Hak tu saya sebutnya mengerjakan maksiat, mana? Jahil fardu ain. Tidak letak situ. Sebab saya ngaji dulu kok ilmu fardu ain, dosa besar jahil fardu ain tu ulang semua. Lepas tu saya ulang. Walahal belajar pondok ni tak sebut dah fardu ain.
Orang depan nak ngaji fardu kifayah dah tu sebut sama. Ada ni. Menyebabkan jadi buta mata hati lagi apa? Dia panggil apa? Tasannuf. Buat taat. Tasannuf, buat taat. Buat ibadah tanpa ilmu. Itu buta mata hati, bertambah tua bertambah payah. Dan nanti akan datanglah, akan datang mudah nak bertaubat, belum tentu. Akan datang bertambah sukar untuk bertaubat. Bertambah sukar untuk bertaubat. Bicara pula wajib qada semayang, wajib qada puasa. Kalau gitu berat kita tak larat. Tengok. Tapi kalau orang muda-muda, mudah je buat. Mudah je qada semayang, mudah je qada puasa. Tapi kalau tua, mudah. Dengar saja qada semayang puasa, di reject lalu dah. Dia tak mengaji dah kalau pesan gitu. Beratlah kita orang tua ni, qada semayang, qada puasa, di reject. Dia tak mau belajar lalu, dia tolak. Ada ni. Kalau pada masa sekarang, payah nak bertaubat. Tua-tua lagi susah nak bertaubat. Kenapa tu? Tuhan buka jalan ilmu, berilmu, bertaubat segera, jangan menangguh taubat untuk masa lagi akan datang. Sebab apa? Sebab umur kita bukan berkuasaan kita. Kita boleh mati bila-bila masa. Pada masa akan datang, belum tentu lagi kita mampu bertaubat. Terkadang lebih sukar untuk kita bertaubat, bertambah keras hati apabila berilmu tetapi mengekalkan maksiat tanpa bertaubat. Berilmu tetapi mengekalkan maksiat tanpa bertaubat, lagi sukar untuk bertaubat pada masa akan datang. Kalau tanpa ilmu, tu tak ada cerita, tak ada bicara hak berkaitan dengan taubat. Itu yang ketiga daripada 5 perkara yang menjadi sebab israr, tetap mengerjakan maksiat, yang mana tetap mengerjakan maksiat menjadi sebab tertegahnya daripada bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, baru menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maaf Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala akan ampuni dosa hambanya. Jadi dia pun menjanjikan diri dia akan dapat keampunan Allah tanpa bertaubat. Ni sehabis-habis bodoh. Ni lah kitab ni, bukan saya kata ni. Dan ini sehabis-habis bodoh. Kan? Kasar kata bodoh ayat kitab ni. Dan ini sehabis-habis bodoh. Memanglah di sisi Allah, atas kehendak Allah, tanpa bertaubat pun Allah boleh mengampuni. Kita masuk Allah Ta'ala mengampunilah. Jadi dia menjanjikan diri dia, ya, dengan kemurahan Allah, keampunan daripada Allah. Dan inilah sehabis-habis bodoh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.